يهده الله فلا مضل له وما يضله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Baik. Tuan-tuan dan Allah Subhanahu Wa Taala, pertamanya sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi, sabahul khair. Semoga pagi yang sejahtera dengan kesihatan, nyaman rasa ada dengar bunyi-bunyi burung kicauan lagi kan. Tak apa, tak ada masalah. Okey. Uh, Alhamdulillah kita dapat berada sebelum saya mulakan kan. Saya ingat kita dapat berada sebagai peringatan lah tazkirah. Kita dapat berada di pagi Zulhijjah kita. Ketika ini kita sudah pun berada pada 7 Zulhijjah. 7 Zulhijjah dan esok adalah 8 dan 9 Zulhijjah. 8 dan 9 Zulhijjah adalah hari yang kita digalakkan untuk berpuasa. Hari 8 adalah hari Tarwiyah yang mana para jemaah haji sudah pun masuk bermulanya perjalanan jemaah haji masuk ke bumi ke bumi Mina, ke kawasan Mina, dan kemudian pada 9 Zulhijjah mereka akan bergerak ke Arafah untuk wukuf di sana. Dan sebagai orang yang tidak pergi mengerjakan haji, saya beritahu sebab nanti mungkin tuan-tuan akan pergi menunaikan haji. Tuan-tuan akan pergi di tempat-tempat ini, maka di sana tuan-tuan kena berada dalam pantang larang ihram. Adapun bagi kita yang tidak pergi menunaikan haji, maka kita digalakkan untuk merasai keperihan dan kepayahan mereka, di antaranya untuk kita sama-sama berpuasa meraihkan kebesaran Aidil Adha ini, usaha-usaha mereka ini dengan kita berpuasa iaitu pada 8 hari bulan Zulhijjah pada esok. Kalau tak boleh, maka lagi dituntut iaitu pada 9 Zulhijjah. Kalau boleh tu puasalah kedua-duanya. Tapi kalau tidak pun berpuasalah pada 8 pada 9 Zulhijjah. Okey? Itu yang pertama ibadat yang boleh kita lakukan. Yang kedua, Zulhijjah sendiri adalah 10 hari yang terbaik dalam hari umat Islam. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut wal fajri walayalin ash. Demi waktu fajar, demi malam yang 10. Walayalin ash. Para ulama bersepakat mengatakan bahawa 10 hari yang terbaik dalam Islam adalah 10 malam. Di di akhir Ramadan, tetapi jauh lebih ramai para ulama yang menyukai ataupun mengatakan 10 hari yang terbaik adalah yang paling besar adalah 10 hari di awal Zulhijjah. Terbesar macam mana? Daripada sudut berdoa, daripada sudut beribadah dan sudut kita bertaubat pada Allah Ta'ala. Pada bulan ini, pada hari-hari ini, apatah lagi dalam majlis ilmu pada pagi hari, kan, maka perbanyakkan untuk berdoa. Dan juga nanti usaha untuk melakukan ibadah-ibadah. Mungkin kita dah terlepas beberapa hari, dan kita usahakan dengan pada pagi ini dengan majlis ilmu. Kejap lagi kita mengaji sedikit. Lepas tu esok kita cuba untuk berpuasa. Kalau tak dapat berpuasa, kita banyakkan istighfar. Banyakkan istighfar. Banyakkan berdoa. Banyakkan berdoa. Jadi tuan-tuan dan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW mengajar kita di antara cara untuk berdoa, iaitu Nabi berkata, sesungguhnya Nabi akan merintih. Berdoa ni memang seronok. Kadang-kadang kalau kita baca dengan bentuk berlagu, Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Tapi cara Nabi SAW, Nabi mengajar kita daripada Al-Quran pun, Ud'u ila sabil rabbika tadarruan wa khifatan. Banyaklah kamu menyebut, meminta pada Allah dengan kamu merintih. Banyakkan kita merintih dari awal-awal 10 ni. Merintih macam mana? Dengan meminta lah. Please lah, Ya Allah, tolonglah kami, kan, Ya Allah. Dan kat kita majlis ilmu nanti, banyakkan kita istighfar, Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Kumpulan-kumpulan kita yang melakukan, kuliah ini, niatkan dalam hati, Ya Allah, permudahkanlah urusan umat Islam pada hari ini. Kami bercerita tentang Badar, kami teringin nak pergi semula ke sana, Ya Rasulullah. Merintihlah, Ya Allah, kan, maka merintihlah kita. Nabi akan kerap mengucapkan lebih 3 kali, dan Nabi akan selangi untuk beristighfar lebih pada 3 kali. 3 kali atau lebih.
Okay. So insyaAllah kita akan sambung sebentar ya. Saya ada satu mesej urgent daripada mak saya kejap. Saya balas mesej mak saya kejap ya. Okay, Ustaz. Okay. Ada mak ni, mak saya duduk dengan saya. Tapi saya hantar dia balik rumah dia sekejap di Serdang. Saya ni agak strict lah, tak bagi dia duduk sorang-sorang. Tapi nak raya haji ni kan, kesian dia, kita hantar dia balik. Kau main kalut, dia dapat tahu pagi tadi saya nak hantar balik. Sampai apa, nak terlucut-terlucut kain dia. Nak balik. Sampai-sampai sana, nak turun kereta tu, seat belt pun dia lupa cabut. Dia kata, kenapa mak tak boleh turun ni kan? Seat belt pun cabut. Lupa nak cabut. Okey lah. Kita santai je lah, tak naklah serius sangat. Begini, apa pun tadi tazkirah tu betul lah. Ya, walaupun santai tapi saya ingat tuan-tuan tolonglah beri perhatian kepada 10 hari di awal-awal Zulhijjah ini. Semoga kita sama-sama mendapat, kita kata apa, keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Doakan untuk saya sekali lah sambil-sambil tu. Tak tahu doa siapa yang makbul ni, mustajab kan. Okey, jadi kita apa? Kita sama-sama banyakkan orang kata apa, merendahkan diri, menginsafi diri, dalam masa yang sama berharap banyak-banyak berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala di awal-awal Zulhijjah kita ini. Okey. Baik. Tuan-tuan mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan masuk kepada kita punya perbincangan daripada kitab kita ataupun buku kita, kitab ataupun buku Rahiqul Makhtum kita, Rahiqul Makhtum, yang kita sudah pun bicarakan tentang perjalanan-perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tak mahu berkata panjang ataupun bercerita balik panjang tentang perjalanan-perjalanan yang lalu, akan tetapi sebagai kita kata apa, mukadimah sebelum kita teruskan, kita tahu bahawa sekarang ni kita sedang membincangkan keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sudah pun berada di kota Madinah. Nabi sudah pun berada di kota Madinah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih lagi baru berada di kota Madinah. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat ketika mana Nabi sampai di kota Madinah? Yang pertama, Nabi satukan semua kumpulan-kumpulan, sama ada baik orang Islam dan bukan Islam, untuk benar-benar melihat ataupun melakukan perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata apa? Yang betul-betul ikuti kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Yang kedua, Nabi sedari bahawa orang-orang Arab Quraisy sedang mengumpulkan harta orang Islam yang ditinggalkan di apa? Yang ditinggalkan di bumi Mekah, lalu mereka usaha untuk menjualkan harta dagangan tersebut di Syam. Syam adalah salah satu kota wilayah di bawah kerajaan apa? Di bawah kerajaan Rom satu masa dahulu. Dia agak bebas tetapi pengaruh yang besar berada di bawah wilayah tentera, di bawah wilayah kerajaan Rom. Dan perdagangan-perdagangan di sana kita kata apa? Datang daripada Parsi juga yang berdamai dengan Rom. Rom sendiri yang membawa juga barang-barang dagangan daripada negara kawasan besar mereka lalu dikumpulkan di Syam. Itulah harta orang Islam yang dibawa pergi ke Syam sana. Dan Nabi yang kedua apa? Yang pertama tadi Nabi satukan, yang kedua Nabi sedang usaha untuk mendapatkan kembali harta. Dalam masa yang sama Nabi melakukan perjanjian-perjanjian damai dengan kumpulan-kumpulan sekeliling. Yang keempat, Nabi melakukan misi-misi kecil untuk memberi tekanan atau memberikan kesedaran kepada kaum musyrikin
supaya mereka sedar bahawa orang Islam sudah pun bersedia ataupun tidak boleh lagi diperkotak-katikkan, dipermainkan oleh orang-orang Arab Quraisy di Mekah. Ya, orang Arab Quraisy di Mekah. Jadi kita dah sampai kepada beberapa siri. Tahun pertama ada berapa, tuan-tuan? Sebelum perang Badar ada 8, ada 8. Termasuk sikit pada tahun kedua Hijrah. Tahun pertama Hijrah ada 7, 6, 7. Nah, total sebelum berlakunya perang Badar adalah 8. Ada 8. Dan masuk yang selepas 8 tersebut, maka kita sudah pun memasuki inilah yang kita namakan sebagai Perang Badar Kubra. Jadi dikatakan Perang Badar tu sudah pun ada sebelum ni kan, yang kecil-kecil tadi. Tetapi yang paling besar yang biasa kita baca buku tu, Perang Badar tersebut dinamakan sebagai Perang Badar Kubra dalam kitab. Perang Badar yang paling besar. Perang Badar yang paling besar. Okey. So kita masuk Perang Badar. Hari ini saya ada bawa banyak gambar juga untuk tuan-tuan. Kan saya ada bawa banyak gambar untuk tuan-tuan lihat nanti. Okey, Perang Badar Al-Kubra. Perang Badar Al-Kubra. Dalam Ghazwah Al-Ushairah. Ingat lagi Ghazwah Al-Ushairah? Nak ingat Al-Ushairah, Ghazwah ni apa dia Ghazwah? Ghazwah adalah peperangan yang Nabi SAW ikuti. Yang ikuti dan Nabi sendiri yang memimpin. Ghazwah Al-Ushairah. Yang kedua, apa nama lagi? Sariyah. Sariyah apa? Iaitu peperangan-peperangan yang misi-misi yang dianjurkan oleh Nabi SAW sendiri, tetapi Nabi tak ikut. Kenapa Nabi tak ikut, Ustaz? Banyak ni Sariyah daripada Ghazwah. Mungkin kalau ada orang nak mempertikaikan keberanian Nabi, akan ada je orang-orang yang mungkin rasa hasad dengan baginda Nabi SAW. Kerana kita lihat berapa banyak urusan-urusan di Madinah yang perlu diselesaikan. Jadi Nabi menghantar kumpulan-kumpulan tertentu untuk melakukan risikan-risikan, misi-misi kecil yang kita panggil sebagai Sariyah. Yang ketiga kita panggil apa? Bu'as kan? Ataupun Ba'as ataupun Bu'as. Bu'as ni bermaksud utusan-utusan yang dihantar oleh Nabi, satu dua wakil daripada Nabi untuk melakukan perjanjian damai. Okey. So di antaranya iaitu Ghazwah. Kita panggil Ghazwah, peperangan yang Nabi SAW ikuti dan pimpin sendiri. Dalam Ghazwah Al-Ushairah, Ghazwah Al-Ushairah. Ghazwah Al-Ushairah bermaksud perang yang terdekat sebelum ini. Perang yang terdekat sebelum ni, kalau kita ingat lagi perang apa? Kejap Perang Al-Ushairah. Sudah mana PDF saya tadi. Perang Al-Ushairah. Oh, dekat ni. Okey. Saya ada bawakan, tuan-tuan, PDF ni. Open. Okey. Perang Al-Ushairah. Sebelum ni yang terdekat kan, Perang Al-Ushairah yang berlaku pada bulan Jamadil Awal, iaitu pada masa tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dengan orang-orang kaum Muhajirin yang mana diketuai oleh Rasulullah sendiri dan Hamzah bin Abdul Muttalib sebagai kita kata apa? Sebagai pemegang panji. Lepas tu pemangkunya dia berada di Madinah, iaitu Abu Salamah bin Abdul Asad. Pemangku Nabi ramai di Madinah kan? Dan ini memanglah orang-orang yang hebat. Tetapi walau bagaimanapun ketika itu Nabi tidak mahu meletakkan seorang saja pemimpin supaya mereka ini orang-orang di Madinah tidak melakukan pakatan-pakatan tertentu. Nabi juga berhati-hati. Ini Nabi letak ramai pemimpin-pemimpin untuk menggantikan Nabi SAW. Dan ketika peperangan Ushairah ini, kita kata Ghazwah Ushairah, iaitu orang-orang kita kata apa? Orang-orang Islam cuba untuk mengepung ataupun mendapatkan rombongan Abu Sufyan yang membawa harta orang-orang Islam lebih kurang dalam 50,000 dinar. 50,000 dinar ni tuan-tuan kalilah dengan nilai emas kan. Dinar adalah emas. Lalu 50,000 dinar, tetapi rombongan tersebut terlepas. Dan apabila terlepas, Nabi sudah pun menghantar kita kata perisik-perisik untuk menanti bilakah nanti rombongan daripada Abu Sufyan akan kembali semula untuk balik ke Mekah.
Lalu di sinilah kita kata apa, di antara punca-punca utama berlakunya perang Badar. Berlakunya perang Badar. Sebelum tu Nabi nak cuba sekat tapi tak dapat, terlepas. Lalu Nabi SAW cuba untuk menyekat kepulangan balik pula daripada Syam tersebut. Okey. Kalau tuan-tuan tengok sebelum ni kita susah sangat nak faham macam mana perjalanan-perjalanan yang ada. Okey. Madinah di mana Madinah? Kita zoom Nampak tak peta? Okey. Boleh nampak peta? Okey. Ini adalah Madinah. Kan ini adalah Madinah yang ni. Ini adalah Madinah. Mekah adalah di sini. Jeddah yang tuan-tuan turun airport tu, Jeddah tepi laut Jeddah tepi laut. Kat sini ni Jeddah. Duk, kita berangan-berangan dapatlah balik ke mana balik. Ni Zi Al-Ushairah. Nampak tak? Zi Al-Ushairah. Kat sini. Punya jauh Nabi SAW pergi daripada sini sampai ke Zil Ushairah. Mekah kat sini dah. Jadi maksudnya Nabi SAW cuba untuk menghalang daripada awal. Daripada Zil Ushairah. Tetapi dia sudah pun terlepas pergi. Dan biasanya perjalanan pergi ni dia akan ikut perjalanan tepi laut lah. Perjalanan tepi laut. Kan tepi-tepi laut ni. Daripada Mekah ni. Dia ke kanan sikit Zil Ushairah. Kan checkpoint yang pertama. Lepas tu bergerak lagi sampailah naik ke Syam. Okey. Naik ke atas Syam sana. Zi Al-Ushairah. Kemudian berlepaslah Abu Sufyan dengan dagangan orang Islam naik sampai ke mana? Syam berada di atas lagi lah. Syam berada di atas lagi. Syam ni dia berada di atas, dia peta yang mudah untuk kita lihat iaitu okey, ini. Sabar, saya share. Okey. So dah sampai Ushairah. Lalu mereka pun pergilah sampai ke Syam. Sehinggalah Nabi SAW menunggu. Kan bila agaknya akan pulangnya orang-orang Islam, orang-orang pedagang daripada Abu Sufyan untuk pergi semula ke Mekah Al-Mukarramah. Lalu kat sinilah Nabi menghantar perisik-perisik untuk menunggu. Jadi sebab tu kalau kita lihat kenapa orang Mekah dia risau. Mekah berada di mana? Mekah berada di bawah. Dagangan akan pergi ke Syam atas. Di tengah-tengah perjalanan ada Madinatul Munawwarah, iaitu Yasrib ataupun orang-orang di Madinah. Okey. Tu nampak dah, boleh bayang dah kenapa Nabi nak buat sekatan, sebab perjalanan dia ke atas. Even dekat tepi tadi pun, kat sini pun Nabi cuba kan untuk mendapatkan ataupun membuat sekatan kembali kepada orang-orang Quraisy. Okey. Nampak bayangan jalan-jalan dahulu, kita cerita balik kepada kita punya buku kita kembali. Okey. Ghazwa Al-Ushairah. Apabila hampir saat mereka kembali dari Syam ke Mekah, Rasulullah telah mengutuskan Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah ni siapa? Dia antara orang panglima perang. Talhah bin Ubaidillah. Lepas tu Sa'id bin Zaid ke utara bagi membuat perisikan untuk mendapatkan maklumat. Mereka pergi sampai ke Haura. Pergi sampai ke Haura dan menetap di situ sehingga kafilah Abu Sufyan lalu di kawasan tersebut. Pergi sampai ke Haura. Kalau tadi saya share tadi, kan dia punya peta tadi tu, maksudnya mereka naik sampai ke atas sungguh tuan-tuan. Kan? Mereka naik sampai tinggi ke atas. Tinggi macam mana? Tengok peta ni. Okey. Ni okey, ni dia. Mereka pergilah sampai ke Al-Hawra. Okey, Syam berada di atas. Syam berada di atas.
Lalu daripada sini, daripada Madinah, besarkan sikit. Okey. Daripada Madinah, mereka naik. Madinah ni mereka pergi sampai ke Al-Hawra, sampai ke atas lagi ni. Dekat-dekat sampai nak ke Syam dah mereka pergi ke sana. Okey. Daripada Madinah naik ke atas. Menunggu kumpulan Abu Sufyan untuk tiba semula, untuk lalu semula di kota pinggir kota Madinah. Okey. Lalu maklumat dengan kemudian dengan segera mereka pulang ke Madinah memberitahu Rasulullah SAW maklumat yang mereka perolehi. Mereka balik. Talha bin Ubaidillah bin Zaid ni dia memang orang yang selalu diperintahkan Nabi SAW untuk pergi merisik ataupun menyiasat-menyiasat. Dan mereka ni memang orang-orang yang bijak lah. Pernah satu masa dalam satu peperangan apa, tak saya tak ingat. Talha bin Ubaidillah dan Sa'id ni dia pergi juga untuk menisik dapat masuk ke dalam pasukan tentera Quraisy, tentera kafir. Sampailah orang tentera musuh tersebut tahu, mereka kata berhati-hati semua bahawa kita sudah ada pun perisik Islam yang sudah pun masuk, perisik Muhammad sudah pun masuk dalam tentera kita, dalam kumpulan kita. Lalu apa yang berlaku? Mereka ni terus mencari siapa agaknya perisik tersebut yang datang masuk ke dalam kumpulan mereka. Dan tak lengah Talhah dan juga Said ni sibuk bertanya kat situ. Kan, siapa perisik-perisik ni? Jom kita cari dia. Oh, mereka pula yang bertanya orang dahulu. Kamu siapa? Kamu siapa? Kan? Dan akhirnya semua orang pun duk riuh lah. Oh, menjelaskan diri. Aku daripada kafilah ni. Aku daripada kumpulan ni. Aku masuk dalam tentera kamu semua kan. Okey, lepas tu jadi kat situ jadi riuh. Dan akhirnya mereka terselamat daripada disoal pula daripada mana. Daripada mana. Okey. So, kalau orang tanya tak boleh beritahu Ustaz kan. Dia ada cara dia lah. Nanti kita akan baca. Lihat macam mana Nabi SAW mengelak daripada menjawab soalan orang-orang yang tak diketahui. Okey. Kemudian, uh, mereka pulang ke Madinah beritahu maklumat yang mereka peroleh. Kafilah itu membawa harta kekayaan yang banyak milik penduduk Mekah iaitu 1000 ekor unta. Satu ekor unta ini zaman dulu lagi tinggi nilai unta kan. Ibarat Mercedes. 1000 Mercedes, tuan-tuan. Satu Mercedes kita katalah lebih kurang dalam yang biasa-biasa pun kelas yang kecil-kecil tu pun 200,000 lah. Lebih lah sebenarnya. Katalah 200,000. Kali dengan 1000 kan. Berapa tu? 1000 ekor unta dan kemudian bukan unta kosong yang syarat membawa harta benda yang bernilai tidak kurang daripada 50,000 dinar emas. 50,000 dinar emas. Siapa yang pandai buat kira-kira ni dia bolehlah tahu kan berapa besarnya orang kata apa rombongan yang membawa harta orang-orang Islam keluar daripada Mekah dan telah pun didagangkan di mana? Yang telah didagangkan di Syam. Kafilah tersebut uh, tapi macam mana pun hanya dikawal oleh 40 orang lelaki. Sebelum ni Abu Jahal dia pernah keluar kan? Dia pernah keluar dan pernah bertemu dengan orang Islam tapi tak jadi. Terus didamaikan. Masa tu Abu Jahal bawa bodyguard lagi ramai. Yang ini kafilah yang agak besar tapi ada pengawal. Cuma tidaklah terlalu ramai iaitu 40 orang lelaki. Ini merupakan peluang keemasan bagi tentera Madinah untuk melakukan pukulan ketenteraan, politik dan ekonomi yang akan memberi padah kepada kaum musyrikin sekiranya mereka kehilangan harta yang banyak. Besar ni nilai dia, harta yang banyak. Oleh sebab itu Rasulullah SAW telah menghebahkan dalam kalangan umat Islam. Rasulullah telah hebahkan, dia kata apa? Inilah angkatan dagang Quraisy yang membawa bersama harta benda mereka. Iaitu harta benda orang Islam pada asalnya. Keluarlah kepada mereka, pergilah kepada orang-orang Quraisy tadi. Nabi ajak, jom kita pergi. Bukan ajak berperang, tapi ajak mengepung dan untuk mengambil kembali harta mereka. Ini. Keluarlah kepada mereka, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan harta rampasan untukmu. Rasulullah tak paksa pun, hanya ajak untuk pergi kepung dan dapatkan harta itu saja. Bukan perang, tuan-tuan, bukan perang. Nanti tuan-tuan akan tengok bahawa Nabi SAW pergi kali pertama dan kali kedua. Kali pertama ni bukan untuk berperang. Rasulullah tidak memaksa sesiapa pun untuk keluar dengan seruan baginda sallallahu alaihi wasallam itu, terserahlah kepada mereka. Rasulullah tidak menyangka bahawa ketika buat seruan tersebut, diingatkan hanya nak pergi kepung saja. Rasulullah tak sangka mereka akan bertemu dengan tentera Mekah
sebagai ganti rombongan dagang. Nabi tak sangka pun akan berlaku peperangan. Yang Nabi fikirkan bahawa pada masa tersebut, iaitu kita nak pergi tahan rombongan Abu Sufyan dan kemudian kita kata apa? Dapatkan harta, lepas tu balik macam tu je lah. Kan? Tetapi apa yang berlaku? Sebaliknya. Apa yang berlaku? Iaitu kalau kita lihat, uh, berlaku pertembungan dengan tentera. Okay. Daripada Syam mereka telah pergi ke tepi. Mereka telah pergi ke tepi dan akhirnya daripada Mekah mereka telah ikut ke tepi lagi, tebing lagi, dan akhirnya daripada Mekah Abu Jahal bersama dengan kumpulannya telah datang bersama dengan kumpulan bersenjata ataupun ketenteraan yang sudah pun lengkap. So yang pertama, Nabi SAW tidak fikir pun pada masa tersebut untuk nak berperang. Hanya dia kata jom kita pergi sahaja. Dan perkara ini memang sebenarnya meresahkanlah baginda Nabi SAW. Okey, kita sambung lagi. Berlaku pertembungan yang sangat sengit di Badar. Ini menyebabkan ramai sahabat yang tertinggal di Madinah kerana mereka menyangka bahawa Rasulullah SAW keluar kali ini sama seperti kebiasaan operasi-operasi sebelumnya. Faham tak? Maksudnya dekat sini, sebenarnya ada lebih juga orang Islam yang berada di kota Madinah. Bukanlah 300 lebih sahaja. Cuma pada masa yang awalnya, Nabi SAW kata ajak jom sahaja. Siapa sukarelawan nak pergi. Dan maka 300 orang ni lebih ni pergilah dahulu. Kan? Ada yang kata 200 orang dia peringkat awal ni. Dan kemudian apabila dapat tahu nak berlakunya perang Badar, maka ramai yang berada di Madinah tersebut, mereka tak tahu pun rupanya nak pergi pasal perang. Dan kalau mungkin ada yang nak tahu pasal perang, mungkin ramai kan yang akan bertambah lagi, kita kata. Kan? Oleh kerana itu, okey. Oleh kerana itulah Rasul tidak membantah siapa yang tidak ikuti menyertai operasi yang awal tadi. Okay. Kekuatan tentera Islam. Start dah kita cerita pasal perang. Kekuatan tentera Islam dan pembahagian kepimpinan. Rasulullah SAW siap sedia untuk keluar bersama 300 lebih. Ada kata 313, 314, ada kata 317. Ada yang kata sebenarnya kurang daripada 310 lagi. Sikit ya. Satu nisbah 3 dengan kaum Quraisy. Anggota tentera terdiri daripada 82 atau 83 ataupun 86 orang Mekah, Muhajirin. Tak ramai pun, kan? Siapa dia sahabat daripada Mekah kan? Abu Bakar, Umar, Khattab, yang 10 orang dia jamin syurga tu dah 10 orang. Tambah lagi yang ikut dengan Nabi tu, Zaid bin Harisah dan sebagainya itulah, kan? Okey, so 86 orang lah maksimum. 61 orang lagi daripada kaum Aus dan 170 orang lagi daripada kaum Khazraj. Yang dulu mereka ni bersengketa, sekarang mereka bersama-sama pula untuk mempertahankan Islam. Semasa keluar, mereka tidak mengadakan majlis yang besar dan mereka juga tidak membawa kelengkapan yang sempurna. Mereka hanya membawa 2 ekor kuda sahaja. Satu kuda Zubair bin Al-Awwam. Kuda ni Zubair simpan. Ya, lama dia ada. Dan masa awal-awal kahwin, Zubair dia berkahwin dengan siapa? Dia kahwin dengan Asma binti Abu Bakar. Dan akhirnya mereka bercerai lah. Kan? Zubair bin Al-Awwam dia berkahwin dengan Asma ketika di Mekah. Sebelum tu Asma sudah pun berkahwin dengan 2 orang lelaki sebelumnya. Dan sebelum hijrah dia berkahwin dengan Zubair. Dan ketika dia hijrah, dia sedang syarat mengandungkan siapa? Anak Zubair yang terkenal iaitu Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Dan masa baru berkahwin nak hijrah ke Madinah tu, Zubair tak ada harta pun, adalah kuda. Inilah kudanya. Kuda perang. Bukan kuda jalan-jalan, kuda perang. Zubair bin Al-Awwam. Tapi lama-lama ada rezeki. Asma setia bersama dengan Zubair. Sampai mereka dapat rezeki lebih baik bersama anak-anak yang berkembang dan sebagainya. Cuma di hujung hayat perkahwinan mereka, mereka tidak bersama. Akhirnya mereka berpisah. Jadi yang pertama, ada yang ikut adalah kuda Zubair bin Al-Awwam. Dan seekor lagi kuda iaitu milik Al-Miqdad bin Al-Aswad Al-Kindi. Ingat tak Miqdad ni? Daripada Mekah, dia ikut rombongan sampailah bertemu dengan orang Islam. Dia menyelusup daripada pintu belakang, so dia masuk kumpulan Islam. Dia terperangkap di Mekah semasa hijrah, tak lepas.
Dan kemudian dia dapat datang ke Madinah setelah dia dapat tahu bahawa ada rombongan daripada Quraisy yang nak keluar melalui tebing kota Madinah. Lalu di tengah-tengah tu mereka menyelusup keluar dan mereka pergi ke Madinah. Bersama mereka juga ada 70 ekor unta yang setiap seekornya ditunggangi 2 atau 3 orang. Kan tadi kita kata apa? 200 orang kan? 70 tu macam ada 2 orang, ada 3. Macam itulah. Mereka bergilir-gilir. Di antara yang bergilir, walaupun seorang pemimpin yang hebat, walaupun seorang Rasulullah, walaupun Rasulullah ni nak apa saja boleh dapat, tetapi Rasulullah turut bergilir-gilir. Dia bergilir dengan siapa? Dia bergilir dengan menantu dia, Ali bin Abi Talib. Masa ni saya tak pasti. Rasanya masa ni Fatimah belum kahwin lagi. Kan bergilir dengan Ali bin Abi Talib dengan Marsad bin Abi Marsad Al-Ghanawi, kan. Okey. Marsad ni orang Madinah. Okay. Rasulullah SAW melantik pula Ibnu Ummi Maktum. Ingat siapa ni? Ibnu Ummi Maktum. Nama dia Abdullah. Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Dia seorang yang buta. Rasulullah melantik orang buta, kan. Ingat Abdullah Ibnu Maktum, kita cerita sikit lah. Abdullah Ibnu Ummi Maktum ni iaitu seorang buta yang mana ketika berada di Mekah, Nabi SAW sedang memberikan syarahan, menerangkan tentang Islam kepada pemimpin-pemimpin yang utama dalam kalangan orang Arab Quraisy Mekah. Dan ketika itu orang buta, kan, dia tak nampak. Mungkin kalau dia nampak pun dia akan biarkan Nabi SAW untuk menyelesaikan terlebih dahulu. Dia pun masuk, dia nak mencari Aina Muhammad, Aina Muhammad. Dia nak tahu tentang Islam, dia kata. Ceritakan aku pasal Islam. Orang buta tak tahu, kan. Maka Nabi SAW bukanlah benci, tapi Nabi tak selesa sebab sedang menyampaikan. Tiba-tiba datangnya seorang yang buta untuk bertanya pula kepada Nabi dalam masa yang sama. Lalu Nabi pun agak sikit bermasam muka, turunnya surah apa? Abasa wa tawal, Abasa wa tawalla. Kisah orang yang bermuka masam, kan. Siapa ketika itu yang datang menyebabkan Nabi muka masam sedikit? Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang buta. Masa tu tak ada apa-apa, buta. Tapi tuan-tuan nampak tak, rupanya pengaruh yang besar ataupun sumbangan yang besar, dia mampu untuk memangku Nabi SAW semasa Nabi untuk mengimamkan sembahyang di Madinah semasa Nabi SAW tiada di Madinah dalam melakukan misi ini. Abdullah ibnu Ummi Maktum. Saya nak selit pengajaran tentang Abdullah ibnu Maktum ni dalam surah Abasa tu. Kita kadang-kadang bila buat sesuatu, kita suka pilih-pilih, kan. Kita rasa macam, nak cari orang yang lebih berpangkat, kita nak beri perhatian. Nak cari orang yang kita suka, kita nak berikan perhatian. Kenapa kita sedar sebenarnya kebaikan ini boleh berada pada sesiapa sahaja. Maka lakukan kebaikan kepada sesiapa sahaja. Dalam keadaan ini kita lihat rupanya Abdullah ibnu Ummi Maktum ni jauh lebih besar peranannya dalam Islam. 3 orang pemuka Quraisy yang Nabi sampaikan tadi, mereka tak masuk Islam pun. Tapi nampak tak, dapat seorang Abdullah ibnu Ummi Maktum ini peranan yang sangat besar sampailah mampu untuk menjaga keadaan umat Islam, mengimamkan sembahyang di Madinah sewaktu ketiadaan Nabi SAW. Jadi Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang buta. Okey, semasa tiba di Ar-Rawha, Rasulullah SAW mengarahkan Abu Lubabah bin Abdul Al-Munzir pulang untuk memangku urusan Nabi SAW di Madinah. Dan lepas tu tukar pula dengan Abu Lubabah bersama dengan Abdullah ibn Maktum. Dia banyak menjadi imam dan Abu Lubabah banyak memangku urusan-urusan tentang urusan Nabi di Madinah. Bendera pula di kepimpinan diserahkan kepada Mus'ab bin Umair Al-Qarshi Al-Abdari. Bendera ini berwarna putih. Tak ada masalah pun, bendera putih kan. So bendera ini berwarna putih. So Rasulullah SAW dia beri kepada siapa? Mus'ab bin Umar. Mus'ab bin Umar ingat tak? Siapakah dia? Duta pertama orang Islam yang daripada Mekah dikirim ke Madinah. Duta pertama. Seorang muda belia remaja. Anak orang kaya. Tetapi Mus'ab bin Umair ini selepas dia masuk Islam, mak bapak dia tarik allowance dia, tak bagi lagi kepada dia. Lalu dia jadi orang yang agak susah. Selalu dipujuk oleh ibu bapa dia, kembalilah kepada agama nenek moyang kamu. Mama akan bagi balik kamu duit poket. Kembalikan kamu punya telefon, kad kredit. Inilah dia.
Mus'ab bin Umair ni kan, tapi dia tak pergi kembali kepada mak ayah dia dan berada dalam agama lama mereka, dan dia akhirnya wafat sampailah kain kafan pun tak cukup. Ni kisah Mus'ab bin Umair yang mana ditariknya kain kafan kepala nampaklah kakinya. Ditarik bahagian kaki nampak kepalanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melihat Mus'ab bin Umair, Nabi menangis. Nabi kata, sungguhlah Mus'ab ini seorang pemuda yang sangat hebat. Belia remaja. Tiba-tiba time itulah kad kredit diambil. Ikutkan boleh joli, boleh buat macam-macam. Mak ayah kaya. Tetapi kerana Islam, dia meninggalkan kekayaannya untuk menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika di awal-awal ini, Allah berikan kepercayaan kepadanya, iaitu untuk memegang bendera kepimpinan orang Islam. Dan dia muda belia, tapi dia mampu untuk menjadi duta, tuan-tuan. Mampu untuk menjadi duta. Dan dia juga, orang kata apa, di antara orang yang penting membuka wilayah Madinah sebelum ketibaan Nabi SAW. Rasulullah SAW membahagikan tenteranya kepada dua pasukan. Iaitu yang pertama, pasukan Muhajirin, bendera diserahkan kepada Ali bin Abi Talib. Yang kedua, pasukan Ansar, bendera ini diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az dua-dua ni pahlawan lah. Okay. Kepimpinan pasukan kanan diserahkan kepada Zubair bin Al-Awwam. Kepimpinan pasukan kiri diserahkan kepada Miqdad bin Amru. Dua-dua yang ada kuda tadi. Kan? Kalau tuan-tuan lihat, tuan-tuan kena tengok kamera lah. Saya cerita. Kan? Macam mana cara Nabi SAW melakukan kata peperangan. Kuda akan mengelilingi. Kuda akan, pahlawan akan pegang pedang. Lalu Nabi SAW punya taktik adalah memanah. Pasukan memanah akan memanah, memberikan tekanan supaya orang-orang kafir akan sekumpul di tempat. Dan kemudian tentera berkuda akan berpusing kanan dan kiri sambil mereka menghayunkan pedang lah. Menghayunkan pedang kanan dan kiri. So memanah akan memanah hujan panah daripada atas untuk mengepung mereka jadi lebih dekat. Dan kemudian tentera berkuda akan keliling daripada tepi mengelilingi orang kafir Quraisy dan akan keluarkan pedang untuk memancung mereka pula. Itulah ada dua kuda mesti ada. Kalau satu tak cukup kan. Tengah nak kepung belah kanan, belah kiri dah bocor. Jadi ada dua kuda. Mereka berdua merupakan penunggang kuda dalam pasukan tentera Islam. Ini memang hebat punya penunggang kuda lah. Kan? Setakat orang kata apa, jatuh naik balik, itu benda biasa lah. Sementara barisan belakang diserahkan kepada Qais bin Abi Sa'ah. Dan kepimpinan umum keseluruhannya adalah di tangan Nabi kita Muhammad SAW sebagai panglima Islam tertinggi. Nabi SAW sendiri jadi panglima perang. Kan? Tu. Dan kemudian mara ke Badar. Mara ke Badar. Tadi cerita pasal strategi peperangan Nabi SAW. Kita iklan sikit. Kita tengok macam mana pakaian orang Islam, peperangan orang Islam satu masa dahulu. Okey. Okay, boleh nampak? Inilah pakaian tentera orang Islam. Gambaran dia lah. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya sesungguhnya Nabi memasuki Mekah pakai topi perisai. Ini topi lah macam ni. Dilaporkan kepada baginda Ibnu Al-Khattab dalam bergayut di kelamu Kaabah lantas Rasulullah bersabda, bunuhlah dia memiliki dua topi perisai. Bunuhlah dia, Rasulullah SAW memiliki dua topi perisai. Rasulullah ni ada dua topi perisai. Nama dia iaitu Al-Muwashshah As-Sabuh. Ni. Lepas tu baju besi macam ni dia. Tuan-tuan nampak macam hebat lah. Tapi sebenarnya kaum musyrikin lebih hebat lagi. Mereka lagi lengkap lah. Baju besi Zatul Fuhul kan. Baju besi ini beritalah gadaikan. Ni baju besi Nabi. Kan ketika dulu Nabi tak ada duit. Sampai Nabi terpaksa gadaikan. Nak beli gandum. Baju besi tuan-tuan. Punyalah itulah sehidup semati.
Kita kadang-kadang baru jam hilang sikit nak menangis kan. Lamanya jam tu rantai. Baju besi yang menjaga nyawa ni kan. Entah banyak kali kena tebas ke apa. Nabi SAW pernah gadaikan kepada seorang Yahudi bernama Abi Asyahmi. Mendapatkan gandum untuk makanan keluarga. Ni baju besi nama-nama dia. Zatul Hawashi, Zatul Wisha, Fida, Batra, Al-Hindi, Al-Sudiyah. Baju besi katakan dipakai oleh Nabi Daud ketika membunuh Jalut dalam peperangan Khaybar. Rasulullah SAW memakai baju besi ini dan baju besi Zadul Fudul. Kan? Okey. Perisai. Perisai kat mana? Perisai tangan. Untuk menangkis hentakan pedang. Tahan pakai tangan. Kan? Sebagai pelindung daripada anak panah pun sama juga. Kan? Duk tepis anak panah dan sebagainya. Okay. Lapik lutut dan betis digunakan untuk melindungi lutut dan betis agar tidak tercedera. Ni. Ada juga lapik-lapik. Kulit lah, kulit. Okay. Lepas tu ada lapik lengan. Gunakan sebagai perisai pada hunusan pedang. Kan? Ataupun pukulan belantan. Okay. So, diriwayatkan daripada Al-Sa'id bin Zaid bin Yazid katanya bahawa Rasulullah SAW pada peperangan Uhud memakai 2 lapis baju besi, satu daripadanya melapisi baju besi yang lain. 2 lapis. Dia besi, dalam tu ada besi lagi kan kat sini. Kat bawah tu ada besi, nampak baju besi. Berat nak perang dulu-dulu kan. Baju besi. Okeylah. So, cerita pasal apa? Cerita pasal peperangan-peperangan. Kuda, strategi peperangan macam saya katakan tadilah. Kan, akan mengilingi. Pemanah akan mengepung, dapat mengepung kita kata musuh. Dan seterusnya, tentera berkuda akan mengilingi sambil menghunus pedang, menghayun pedang. Untuk memancung ataupun membunuh orang-orang tentera kafir. Mara ke Badar. Rasulullah SAW keluar bersama tentera-tentera Islam dalam keadaan tidak bersedia untuk berperang pun. Rasulullah keluar daripada Madinah menyusuri ke Mekah sehingga sampai ke perigi Al-Rawha. Dari situ Rasulullah SAW bergerak dengan menjadikan jalan menuju ke Mekah berada di sebelah kiri dan kemudian melencong ke sebelah kanan mengikut An-Naziyah dengan maksud menuju ke Badar. Rasulullah menyusuri jalan tersebut sehingga sampai ke sebuah lembah dikenali sebagai Rahqan, iaitu An-Naziyah dan Al-Lurah As-Safra. Kemudian Rasulullah SAW meneruskan perjalanan di atas lurah itu, turun sehingga sampai hampir dengan As-Safra. Di situ Rasulullah mengutuskan Bayash bin Omar Al-Juhani dan Adi bin Abi Zaghba Al-Juhani ke Badar untuk mengintip maklumat mengenai kafilah perdagangan Quraisy. Rasulullah tunggu dan mengintip. So mengintip siapa? Abu Sufyan. Dan tuan-tuan kena tahu Abu Sufyan ni bukan orang biasa. Dia pun orang cerdik juga. Dia orang pandai. Kan? Amaran di Mekah, sementara di pihak kafilah perdagangan Quraisy, Abu Sufyan dia pun dah tahu. Dia dah boleh agak. Rombongan dia ni agak bahaya. Dia mengambil langkah yang sangat berhati-hati. Dia tahu jalan Makkah dikelilingi bahaya. Sering merisik maklumat dan bertanya kepada mana-mana kenderaan ditemuinya. Tak lama lepas itu, dia mendapat berita bahawa Rasulullah SAW telah mengarahkan sahabat-sahabat baginda keluar menghadapi rombongan. Dia pun dapat berita. Mendengarkan berita itu, dia terus mengumpah Damdam bin Amru Al-Ghifari. Damdam ni jahat lah. Damdam ni jahat. Dia yang berlebih-lebih sebenarnya yang menghasut untuk Abu Jahal pergi berperang. Damdam bin Amru Al-Ghifari pergi ke Mekah untuk meminta orang Quraisy keluar menjejaki rombongannya. Sebenarnya untuk lindungi saja. Tolong pergi cepat, panggil rombongan orang Quraisy, escort sampai ke Mekah saja. Tapi Damdam ni berlebih-lebihan. Dia Abu Sufyan untuk pergi hantar buat apa? Untuk keluar menjejaki rombongannya dan melindungi mereka dari pasukan Rasulullah SAW dan sahabat baginda. Dengan pantas Damdam pun keluar. Dia keluar sampai ke Mekah di Badni Al-Wadi. Dekat-dekat nak pintu masuk Mekah tu dah. Dia menjerit dari atas untanya. Sebelum itu dia telah melukakan hidung untanya. Dia pukul untanya, darah bagi unta dia darah. Kemudian dia terbalikkan pelana dia, campakkan. Dan kemudian dikoyakkan bajunya. Berlebih-lebih dia. Sebenarnya tak ada apa-apa yang berlaku pun. Tapi dia nak berlakunya, orang kata apa, inilah adu domba. Kan? Adu domba. Domba. Kan? Dom-dom. Jadi, hai sekalian orang Quraisy,
Dia pun pergi kata, jejerit, hai sekalian orang Quraisy, harta benda kamu yang ada pada Abu Sufyan telah disekat oleh Muhammad. Wah, belum lagi pun. Dan sahabat-sahabatnya, aku tidak yakin kamu akan mendapatkannya semula. Berikan bantuan. Berikan bantuan. Siapa kata tadi? Dom-dom. Domba kan. Aduh, dom-dom. Jadi, jangan kita jadi seperti jadi seperti dom-dom tadi. Boleh. Penduduk Mekah siap siaga untuk berperang. Serta-merta ramai mula berkumpul dan mereka berkata, kumpullah orang Mekah, mereka pun duk kata, apa ni dia kata, apakah Muhammad, mulalah mereka marah, dia kata, apakah Muhammad dan sahabat-sahabatnya menyangka angkatan dagang ini akan senasib dengan angkatan dagang Ibnu Al-Hadrami? Sebelum tu ada kisah sejarah yang lama lah. Angkatan yang agak besar, banyak harta telah pun dirompak di tengah jalan padang pasir. Iaitu angkatan dagang Ibnu Al-Hadrami. Yang ketika masa tersebut mereka dalam perjalanan pulang daripada Mekah untuk pulang ke Yaman. Dan mereka telah dirompak di tengah jalan. Dan berita tersebut dapat. Lalu mereka kata, mereka ingat nanti Abu Sufyan akan jadi seperti rombongan Ibnu Al-Hadrami, kata dia. Tidak sekali-kali. Demi Allah pasti Muhammad akan mendapati yang sebaliknya. Dia kata Muhammad akan dapat balasan, dia kata. Setiap lelaki daripada kalangan mereka pastinya keluar. Kalaupun tidak, mereka akan mencari lelaki lain untuk menggantikan tempatnya. Bersungguh-sungguh mereka untuk keluar. Kan? Tidak seorang pun dari orang kenamaan mereka yang ketinggalan kecuali Abu Lahab. Abu Lahab dia tak pergi. Abu Lahab ni dia takut bini dia. Bini dia tak bagi pergi. Lalu dia pun gantikan dengan orang lain yang telah berhutang dengan dia. Takut dia kan. Takut bini, satu takut perang pun dia juga. Kan? Dia kata, kamu pergi. Kau hutang dengan aku kan? Kau pergi. Wah, sehati je. Orang lain tu dia hutang dengan dia. Lalu nak perang, dia takut. Dia pergi suruh orang tu pergi berperang. Gantikan tempatnya. Mereka juga telah mengerah kabilah-kabilah Arab lain yang tinggal di sekitar mereka untuk menyertai mereka dan keluar bersama-sama. Tiada seorang pun dari suku Quraisy yang ketinggalan kecuali Bani Adi. Kan? Bani Adi siapa? Iaitu keluarga Omar bin Khattab radhiyallahu an. Bani Adi keluarga Omar bin Khattab. Mereka sangat setia dan mereka tahu Omar berada dalam kumpulan tersebut. Mereka tahu kewibawaan Omar. Kan? Mereka tahu kewibawaan Omar bin Khattab radhiyallahu an. Lalu mereka kata, tak boleh, kita kata. Omar ada kat sana, dia kata. Kalau kita perang, bahaya kita. Omar tu bukan biasa-biasa orangnya. Itu Omar punya kekuatan. Dia kata dia punya apa? Dia punya aura dia. Sampai kaumnya berada di Mekah pun tak nak pergi berperang. Tak hantar seorang wakil pun. Kerana mengetahui adanya Umar Al-Khattab dalam kumpulan bersama dengan Nabi kita Muhammad SAW. Lalu terbentuklah pembentukan tentera Mekah. Kan? Pembentukan tentera Mekah terdiri daripada 1,300 orang anggota semasa mereka mula bergerak. Mereka dilengkapi dengan 100 ekor kuda, 600 pejuang makan maju besi, bilangan unta terlalu banyak, nanti ada. Kan dicerita berapa untanya, tidak dapat dipastikanlah secara tepat. Kepimpinan keseluruhan yang dipegang oleh Abu Jahal bin Hisham. Abu Jahal jadi ketua. Tuan-tuan rasa Abu Jahal ni layak tak jadi ketua perang? Dia daripada sudut peperangan, dia kira layak lah. Dia kira layak. Dia orang hebat. Abu Jahal ni. Sebab itu, Nabi SAW, ketika mana Nabi berdoa, Ya Allah, berilah aku satu daripada dua Omar. Satu daripada dua Omar. Abu Jahal, namanya Omar juga. Amru bin Hisham. Kan ejaannya sama. Ain Mim Ra. Omar Al-Khattab, Ain Mim Ra juga. So sebenarnya dua orang ni sama-sama hebat. Sebab itu Nabi SAW berdoa dengan dua Omar. Ya Allah, berikan kekuatan Islam ini, kuatkan Islam ini di antara satu daripada dua Omar. Sama ada Amru bin Hisham, Abu Jahal ataupun Omar Al-Khattab radhiyallahu an. Dan akhirnya yang masuk siapa? Omar Al-Khattab radhiyallahu an. Okay. So yang memimpin tu orang yang hebat. Jangan ingat walaupun dia jahat, tapi dia pada sudut kepimpinan dia hebat ya tuan-tuan. Dia orang yang agak ada kepimpinan yang tinggi. Okey. Pembiayaan tentera ditanggung oleh 9 orang bangsawan Quraisy. Dalam satu hari mereka menyembelih 9 hingga 10 ekor unta.
punyalah banyak unta mereka. Sembelih hari-hari 9 ataupun 10 ekor unta satu hari. Unta terlalu banyak dia bawa. Tetapi sehari mereka sembelih 9 ataupun 10 ekor unta. Okey. Kita akan masuk satu ni, masalah kabilah Bani Bakar. Setelah mereka nak pergi ni, Quraisy semua nak pergi, lebih kurang dalam 1,300 orang pada awalnya, 1,300 orang. Lalu mereka teringat sengketa mereka di antara mereka dengan Bani Bakar. Dalam kumpulan tu ada Bani Bakar. Lalu mereka nak pergi perang tu, mereka rasa risau. Kan? Sebab tu orang yang suka bergaduh dengan orang lain ni, kan, tak bagus. Sebab akhirnya dia sendiri yang risau. Nanti takut orang tu buat aku, orang tu dengki dengan aku. Kita ni orang Islam semuanya bersaudara kan. Tak ada masalah pun. Maka timbul mereka bimbang dalam hati seandainya kabilah itu menikam mereka dari belakang sepanjang ketiadaan mereka. Hal itu hampir-hampir membatalkan rancangan untuk mereka keluar. Ketika itu menjelmalah iblis dalam rupa Suraqah bin Malik yang antara pemimpin ketua Bani Kinanah berkata dia sebenarnya iblis dia menyamar. Kan iblis dia boleh menyamar. Betul tuan-tuan ingat hari ni tanta iblis boleh dia buat fake account kan. Iblis boleh buat berita palsu nak bagi gaduh, nak bagi gaduh. Ketika itu menjelmalah iblis dalam Suraqah bin Malik bin Juhshum al-Mujliji, ketua Bani Kinanah berkata kepada mereka, aku memberi jaminan kepada kamu bahawa orang Kinanah tidak akan mengambil tindakan yang kamu tidak suka sepanjang peninggalan. Sebenarnya tak selamat juga, tapi sebab kerana iblis ni kan dia merosakkan ataupun dia konon-konon dia beri idea yang tidak baik kepada kaum musyrikin. Okey. So kita habis dulu bahagian yang pertama. Kita akan masuk. Lepas ni kita akan bergerak. Kita akan melihat tentera Mekah mula bergerak. Kita akan rehat sebentar. Bagi laluan untuk rehat lebih kurang dalam 5 minit, 10 minit macam tu lah. Kita akan sambung dalam sekitar jam 10.05 minit lebih. Okay, boleh ya? Kita rehat sebentar. Lepas ni kita mula dengan gambar dulu. Okay. Rehat, take 5.